Apa khabar semua? Laju tak kereta api tadi? Kereta api tadi tu, kalau korang nak tahu, speed dia boleh pergi sampai 330 km sejam. 330 ni punya laju, kapal terbang Boeing yang 747 tu pun, take off speed dia baru 320 km sejam saja. Maknanya kereta api ni kalau dia ada sayap memang boleh terbang. Dan inilah kereta api Shinkansen yang ada dekat Jepun, atau nama glamour dia adalah Bullet Train. Dan dalam video ni kita nak tengok apa dia Bullet Train ni dan macam mana dia boleh pergi sampai laju macam tu. Tak bahaya ke kalau jadi apa-apa? Okey, jom kita tengok. Jadi Bullet Train ni walaupun sampai sekarang dah lebih 50 tahun beroperasi dan dah bawa 10 bilion penumpang. 10 bilion tu bilangan dia lebih dari semua orang dalam planet ni tau. Tapi sampai sekarang ni tak ada seorang pun passenger injured ataupun mati sebab tergelincir ataupun berlanggar. Jadi rekod safety Bullet Train ni memang sangat impresif. Dan yang bestnya, walaupun sekarang ni memang dah laju dalam 330 km sejam, diorang masih lagi develop teknologi baru, dan baru-baru ni kelajuan yang berjaya dicapai oleh Bullet Train ni adalah 603 km sejam. Memang gila. Tapi ini test train lah. Dia belum lagi fully operational sebab kos dia terlalu tinggi. Kalaulah train laju macam ni, korang bayangkanlah, dari KL pergi JB setengah jam je. Boleh beli rumah dekat JB kalau kerja KL. Memang bunyi macam tak logik. Jadi negara Jepun ni kalau nak ikutkan, memang negara pertama lah yang buat trek kereta api yang khusus untuk high speed train ni. Sebab kalau kita fikirkan balik, high speed train ni punya trek, dia tak boleh lah campur dengan kereta api yang biasa. Betul tak? First, kalau train depan tu asyik berhenti je, memang sah-sah lah train belakang ni tak boleh nak potong. Lagi satu, trek high speed train ni dia kena panjang sebab nak develop speed sampai 600 km sejam tu pun akan makan jarak yang banyak. Jadi pendek kata, high speed rail ni sesuai untuk menghubungkan bandar-bandar besar yang jarak dia dalam 200 km ke atas. Contohnya kalau dekat Malaysia mungkin boleh sambung dari Penang pergi KL, pergi Johor. Dia tak boleh banyak-banyak sangat stesen tau. Lepas tu bila dah sampai bandar, kita tukarlah naik LRT pula. Cuma cakap tu memanglah senang, tapi nak buat high speed rail ni bukan kerja yang mudah. Shinkansen sendiri dibina sejak habis Perang Dunia Kedua lagi. Antara high speed train yang paling awal dibuka di Jepun adalah pada tahun 1957. Memang lama nak bina trek ni. Masa tu pun speed yang ada tak laju sangatlah, dalam 145 km sejam sahaja. Walaupun tak selaju train sekarang, tapi kereta api ni dia bagi macam keyakinan lah pada engineer Jepun ni yang sebenarnya boleh je nak buat high speed train. Sebab sebelum ni memang tak ada lagi orang lain yang buat. Jadi diorang pun tak sure asalnya boleh buat ke tidak, bahaya ke tidak, balik modal ke tidak, dan macam-macam lagi lah yang diorang risau. Jadi bila dah berjaya, pada tahun 1958, government Jepun approve projek Shinkansen antara Tokyo dengan Osaka. Tokyo ke Osaka ni kalau naik kereta akan makan masa lebih kurang 6 ke 7 jam. Tapi lepas projek ni siap pada tahun 64, trip dari Osaka ke Jepun ni cuma makan masa 4 jam saja. Jadi projek ni memang sangat terkenal lah, dan orang pun mula guna Shinkansen ni dengan kerap. Korang bayangkan, tak sampai 3 tahun, train ni dah bawa lebih 100 juta orang. Dan bila government tengok projek ni sangat berjaya, jadi diorang start lah tambah lagi trek dan tambah lagi laluan perjalanan. Dan Shinkansen ni pun sentiasa berkembang sampai sekarang. Berkembang ni maksud saya bukan setakat train tu makin banyak tau, tapi train tu makin laju. Dan sekarang ni kalau kita google train dari Osaka ke Tokyo, masa perjalanan hanya 2 jam setengah saja. Jadi memang sangat cepat berbanding nak naik kereta selama 7 jam. Tapi walaupun nampak semuanya macam bagus kan, sebenarnya projek Shinkansen ni sangat mahal. Jadi ini kekurangan dia lah. Dan kos ni memang reflect pada harga tiket tu. Dan disebabkan sekarang ni banyak je flight yang murah-murah, most likely harga tiket ni kalau tadi dari Osaka ke Tokyo, tiket dia akan lebih mahal dari tiket flight. Cuma kalau train ni dia sentiasa ada je dalam 20 minit sekali. Flight pula tak menentu. Jadi ini boleh kata pros and cons lah. Dan contoh dari Osaka ke Tokyo ni jarak perjalanan dalam 500 km. Harga tiket Shinkansen ni boleh mencecah 500 ke 600 ringgit. Kalau dekat Malaysia ni jarak dia lebih kurang JB ke Ipoh. Memang mahal lah Shinkansen ni.
Dan dia mahal pun bukan sebab apa, sebab teknologi yang digunakan untuk buat sistem high speed train ni. First sekali, track dia tak boleh bercampur dengan track orang lain. Jadi nak kena bina track yang asing. Dan track ni pula kena sentiasa perfect. Yang penting dekat track ni adalah dia punya slab ataupun tapak dia tu. Konkrit yang diorang guna pun kena guna reinforced konkrit untuk elak track ni bergerak setiap kali train lalu. Lepas tu train tu sendiri sebenarnya dia bukan guna minyak tau, dia guna elektrik. Jadi Shinkansen ni sebenarnya sebuah EV lah. Cuma dia tak guna bateri. Current tu dia mengalir masuk terus ke motor elektrik tu guna overhead power supply. Sebabnya power supply train yang biasa tak cukup voltage untuk powerkan train ni. Ini pun satu investment juga nak kena keluar belanja. Bila ada sendiri punya power supply, mesti nak kena buat pencawang khas untuk bagi power dekat overhead line tu. Lepas tu dengan voltage sebanyak ni dalam 25,000 volt, besi yang ada dalam train tu pun nak kena design betul-betul supaya penumpang dalam train tu tak kena renjat. Ini baru untuk train yang boleh pergi sampai 300 km sejam tau. Untuk train yang boleh pergi sampai 600 km sejam pula, sistem yang lagi canggih kena dibina sebab friction dari roda kereta api ni dia akan jadi terlalu banyak dan tak akan boleh sampai speed ni. Jadi diorang pun guna teknologi yang dipanggil magnetic levitation ataupun maglev. Maknanya kereta api ni bila dia dah lebih dari 150 km sejam, roda dia akan masuk dalam badan tu dan kereta api ni akan start terapung. Bayangkan kereta api terapung. Bila dah terapung, tak ada lagi lah friction antara roda dengan track. Barulah speed kereta api ni boleh pergi lagi laju. Tapi terapung tu dia tak terbang ke? Maglev ni bukan macam tu konsep dia sebenarnya. Disebabkan train ni sangat berat, kita bukan nak apungkan dia tinggi sangat pun. Cukup bagi terapung sikit je dan kiri kanan tu asal tak bersentuh, cukup lah. Dan levitation ni dapat dicapai menggunakan magnet. Dia kalau ikutkan ada banyak je sistem yang orang dah buat. Contohnya electromagnetic suspension, electrodynamic suspension, induct track system dan macam-macam lagi lah. Tapi basically semuanya guna magnet. Cuma of course lah teknologi ni semua masih dalam peringkat testing dan mungkin tak lama lagi public dah boleh guna. Dari segi selamat ke tidak untuk pergi laju macam tu, saya lebih cenderung untuk tengok data yang ada. Sebabkan diorang punya safety record selepas lebih 5 dekad operational pun sangat cemerlang. Jadi sepatutnya sistem ni sangat selamat lah. Dia pun bukan terus letak orang dekat dalam tu. Sangat banyak dia punya level of testing yang dibuat sebelum dapat approval untuk beroperasi. Cuma itulah, sama ada diorang cukup modal atau tak tu lain cerita. Jadi ada tak antara korang dekat sini yang pernah merasa naik Shinkansen ni? Dengan kata kalau duduk dalam tu, ride tu memang sangat smooth dan tak rasa pun yang kita ni bergerak sangat laju. Betul ke macam tu? Kalau compare dengan ETS kita, mana lagi best? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan video ni pada siapa-siapa yang anda rasa akan mendapat manfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.